Hari. Jauhnya awak berangan. Sebenarnya saya berangan mendaki gunung tertinggi di dunia, iaitu Gunung Everest. Saya nak beri soalan kuis. Siapakah rakyat Malaysia pertama yang berjaya ke puncak Gunung Everest? Jawapannya N. Mohandas dan N. Mahendra. Siapa kata saya tak tahu? Tanya je lah apa-apa tentang Gunung Everest. Semua saya tahu. Baiklah. Cuba awak teka apa aktiviti lasak saya tengah buat ni. Kawan-kawan tahu tak apa jawapan dia? Wah, tengok ni. Banyak betul wang yang saya dapat dari emak, ayah dan kakak-kakak saya. Wang ini adalah hadiah untuk saya kerana mendapat markah tertinggi dalam peperiksaan. Kalau ikut ke hati, rasa macam nak belanjakan wang ni je. Tapi saya tahu, wang yang saya dapat ni mesti digunakan dengan sebaik-baiknya. Saya ada idea macam mana nak membuat menabung lebih menyeronokkan. Saya akan menggunakan balang-balang kosong ini untuk mengasingkan wang bagi pelbagai kegunaan. Sebelum tu, saya perlu menandakan balang-balang ini terlebih dahulu. Tabung satu saya gunakan untuk belanja biasa. Jadi, tak payah nak minta dekat mak dan ayah saya selalu. Tabung dua pula digunakan untuk menyimpan. Manalah tahu kalau satu hari diperlukan, bolehlah digunakan. Dan bila ditambah dengan duit lain, maka akan bertambahlah simpanan saya ni. Tabung 3 pula digunakan untuk pelaburan. Wang dalam tabung ini tidak boleh dibelanjakan dan hanya boleh digunakan untuk beberapa tahun akan datang. Mungkin untuk pendidikan saya nanti. Tabung 4 pula ialah tabung membantu. Jangan hanya fikir diri sendiri dan menjadi seorang yang kedekut. Dengan adanya tabung ini, saya boleh menderma atau menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Apa kata kawan-kawan? Gunakan kaedah menyimpan 4 tabung ini. Saya dah lakukan, anda pula bagaimana? Jangan ke mana-mana. Selepas ni, ada rancangan menarik tau. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Saya tahu. Jawapannya ialah paintball. Seronoknya. Dah lama saya nak cuba bermain paintball. Hari, biar awak pula tunjuk aktiviti lasak yang awak tahu. Biar saya teka. Alah, Mak. Tak ada idea pula. Sekejap,
Sebenarnya boleh dikatakan aspek keselamatan diperlukan untuk semua aktiviti lasak. Aktiviti berbasikal contohnya memerlukan seseorang itu memakai topi keledar yang khas untuk berbasikal. Antara aktiviti berbasikal yang semakin popular ialah dengan menggunakan basikal fiksi. Fixed gear ni berasal daripada perlumbaan track balapan tu sebenarnya. Sekitar tahun 2004-2005 dia dah start besar. Dia membesar terus jadi dekat Eropah, dekat Jepun dan seterusnya dekat Southeast Asia lah, dekat Malaysia, Singapura. Sebabkan benda ni dia buat seperti satu benda yang cool. Basikal fiksi ni orang tengok dia simple. Paling basic dalam semua jenis basikal lah. Orang macam suka nak tukar dia punya colour, rims, crank, dia punya frame, body frame apa semua. Jadi satu hobi lah. Salah satu ciri basikal ini ialah ia tidak mempunyai brake. Fixed gear ni memang kalau kita tengok dalam dia sejarah, sepatutnya dia tak ada brake lah. Sebab dia punya sistem gear tadi memang dia mati. Bila kita pergi ke depan, kita selalu nak bersedia nak slowkan basikal kita. Itu adalah satu brake dia. Untuk memberhentikan basikal fiksi, penunggang perlulah menggunakan tenaga yang kuat untuk menghalau pengayuh dari berpusing dan menyebabkan basikal itu akan bergelongsor. Basikal ni mempunyai satu gear ataupun satu speed saja. Di mana dia panggil depan dia ada satu crank, belakang dia ada satu cork. Dia bergerak secara bersama-sama lah. So, bila dia pergi ke depan dia pergi. Bila kita kaya ke belakang dia. Selain itu, teknik memijak tayar belakang basikal juga digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan basikal fiksi. Itu sebabnya penunggang basikal memerlukan pelbagai aksesori keselamatan. Hari, cepat sikit. Apa tu, Is? Rancangan hebat dah nak bermula. Ya ke? Apa lagi? Jom kita saksikan. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Oh. Apa aktiviti lasak tu? Senang je. Flying Fox. Cuma gaya awak tadi kelakar. Ish. Awak pula. Tunjukkan aksi awak lagi sekali. Aktiviti lasak apa? Kali ni awak pasti tak boleh teka. Sabar. Sekejap lagi, kita dapat saksikan aktiviti lasak yang akan ditunjukkan oleh Is. Wah, ini yang dinamakan aktiviti lasak. Aktiviti lasak juga digelar sebagai sukan ekstrim. Kau tak cuba rugi ni. Untuk melakukan aktiviti lasak, ia memerlukan ketahanan fizikal dan mental yang kuat. Antara contoh aktiviti lasak ataupun sukan ekstrim ialah seperti mendaki dinding, flying fox dan juga berbasikal lasak. Dan cabarannya juga lebih hebat. Lasak bermaksud aktif ataupun aktiviti yang mencabar fizikal dan minda. Perlu diingatkan bahawa untuk melakukan aktiviti lasak, ia memerlukan latihan yang banyak.
Dengan adanya tempat seperti ini, penggemar sukan lasak boleh berlatih untuk mempertajamkan lagi kemahiran masing-masing. Di samping itu, dengan adanya aktiviti lasak ini dapat mengurangkan gejala sosial dan selalu dikaitkan dengan remaja. Saya perhatikan ramai kawan-kawan begitu seronok dengan melakukan aktiviti lasak. Itu sebab saya nak mencubanya. Boleh, Cik? Go. Taman ekstrim ini memang begitu sesuai untuk kanak-kanak sekolah berada dan bersantai. Dengan melakukan aktiviti lasak ni, ia juga dapat menambahkan lagi keyakinan kita. Ish, rugi tau kalau tak tengok rancangan seterusnya. Apa kata kita tonton sama-sama? Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Tengok ni. Wah. Senang je ni. Kalau senang, cuba teka. Sedang mendaki dinding. Salahlah, mendaki batu. Bukan ke mendaki dinding. Asalnya mendaki di luar, iaitu mendaki bukit yang berbatu. Itu sebab namanya mendaki batu. Oh, begitu. Cuti sekolah nanti, saya nak buat satu aktiviti lasak. Apa dia? Apakah aktiviti lasak pilihan Is? Kat sinilah tempat rahsia di mana saya tinggalkan maklumat-maklumat dalam permainan penyiasatan saya dan kawan-kawan saya. Hello? Kod 432 sudah dihantar. Assalamualaikum. Alamak, maklumat isi suruh kat pokok ni telah dibaca. Macam mana saya nak sampaikan maklumat tanpa sesiapa tahu? Saya tahu. Misi saya hari ini ialah menjalankan eksperimen dakwat rahsia. Kita perlu sediakan buah lemon, air, bekas kecil, putih kapas dan kertas putih. Saya akan membuat sesuatu yang hanya boleh dibaca oleh kawan-kawan saya. Mula-mula, perahkan sedikit jus lemon ke dalam mangkuk dan tambahkan tetisan air. Kemudian, kita campurkan jus lemon dengan air supaya sebati. Lepas tu, celup putih kapas ke dalam campuran buah lemon dan air tadi dah tuliskan pesanan di atas kertas berwarna putih. Mudah kan? Untuk membacanya, letakkan berdekatan dengan lampu. Untuk memanaskan kertas, anda akan dapat membaca tulisannya. Jus lemon ialah bahan organik yang beroksida dan bertukar coklat bila dipanaskan.
Dengan mencairkan jus lemon dalam air, membuatkan ia sukar dilihat bila diletak di atas kertas. Tiada siapa akan perasan hinggalah dipanaskan dan pesanan rahsia akan kelihatan. Saya pasti tiada siapa boleh membaca nota saya. Jadi, kalau ingin memberi maklumat rahsia kepada kawan-kawan, inilah caranya. Mudah je. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Cuba tengok bangunan ni. Reka bentuknya menarik kan? Bangunan ini bercirikan reka bentuk Rom dan Spanyol. Warna asalnya masih dikekalkan iaitu merah dan putih. Seperti yang dapat dilihat di belakang, bangunan sekolah St. John's Institution mempunyai rekaan Greco-Moorish yang diinspirasikan daripada pereka-pereka dari Spanyol. Sekolah ini bermula dengan sebuah bangunan papan 2 tingkat dan kemudiannya dinaik taraf kepada bangunan batu yang mengambil 6 tahun untuk dibina. St. John's Institution mempunyai sejarah yang kaya dan berumur 108 tahun. Institusi St. John atau Sekolah Menengah Kebahasaan St. John merupakan salah sebuah sekolah yang tertua di Kuala Lumpur. Sekolah ini dikenali meluas sebagai SJI dan para pelajarnya dikenali sebagai Johannine. Seperti yang dapat dilihat di laluan ini, dapat gambar-gambar bekas pengetul St. John's Institution seperti Reverend Brother Louis dan Reverend Brother Cornelius. Kelas-kelas yang terletak di sekitar laluan ini juga pernah digunakan oleh ramai pemimpin negara kita sewaktu zaman persekolahan mereka. Sekolah ini telah dibuka pada 18 Januari 1904. Kemudiannya, pada 3 November 1906, Kaunselor Selangor telah meletakkan batu asas bangunan utama sekolah ini yang mana kemudiannya telah dirasmikan oleh Governor dan Pesuruhjaya British Sir John Anderson pada 10 Ogos 1907. Sebenarnya ini merupakan bahagian hadapan bangunan Romanes. Juga dapat dilihat berdiri dengan megah Tugu St. John Baptist de La Salle. Tugu St. John Baptist de La Salle ini dibina di Perancis dan dibawa masuk ke Malaysia oleh Brother Louis pada tahun 1925. Tujuan tugu ini dibina untuk memperingati jasa-jasa St. John Baptist de La Salle yang menubuhkan The Lasallian Order. Sememangnya amat membanggakan apabila sekolah ini telah dipilih sebagai sekolah harian kedua yang menerima pengiktirafan sebagai tapak warisan kategori bangunan pada 21 Mei 2010. Dan pada tahun 1986, sekolah ini telah diiktirafkan sebagai bangunan warisan Kuala Lumpur. Kunjungan saya ke sekolah St. John ini membawa saya ke zaman silam. Reka bentuk struktur bangunan dan perkarangan sekolah ini masih dikekalkan seperti asal hingga ke hari ini. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali.
Adik Irma Wafi, 12 tahun, mempunyai hobi yang agak menarik. Adik Wafi merupakan pemilik ikan emas. Dan setakat ini, adik Wafi memiliki 7 ekor ikan emas. Saya suka membela ikan emas sebab warna keemasan cantik dan mudah untuk dibela. Ikan emas ini mula terkenal di negara China dan kemudiannya dibawa ke Eropah dan Amerika Syarikat. Kini, ikan ini boleh didapati di mana saja. Dari segi membelanya, tidaklah banyak beza dengan ikan lain. Cuba lihat tangki saya ini. Nampak kosong je kan? Saya sengaja membiarkan ia kosong kerana ikan emas akan memakan hiasan yang ada di dalam tangki ini. Ikan emas dikatakan boleh membesar sehingga hampir 60 cm. Tetapi, susah nak jumpa yang sebesar itu. Terdapat pelbagai jenis ikan emas. Kini dikatakan terdapat lebih daripada 300 baka ikan emas dan kebanyakannya masih berasal dari China. Membela ikan emas ini senang sahaja. Yang paling penting ialah kebersihan tangki. Tangki perlu dibersihkan agar ikan emas selesa dan gembira selalu. Seperti ikan emas saya. Apabila air sentiasa bersih, maka akan mengurangkan risiko ikan daripada mendapat penyakit. Tangki perlu dibersihkan sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Jangan lupa bersihkan bahagian hadapan cermin tangki. Sebelum tu, padamkan semua peralatan elektrik seperti pam penapis dan lampu buat sementara waktu. Dan akhir sekali, tambahkan air dalam tangki sehingga ke paras asal. Air yang digunakan pun mestilah air yang telah ditapis atau tidak mengandungi klorin. Katakanlah anda terpaksa meninggalkan ikan untuk beberapa hari. Jangan beri makanan yang banyak sebelum pergi. Ikan boleh hidup tanpa makanan untuk beberapa hari. Jika diberikan berlebihan, ikan boleh mati. Selain itu, perhatikan juga kelaukan ikan. Sekiranya terdapat tanda-tanda ikan tidak normal atau sakit, seperti terdapat kecederaan atau sisiknya tanggal, cepatlah bertindak dengan mengasingkan ikan tersebut dan segeralah berikan rawatan. Melihat ikan berenang ke sana sini dapat menenangkan fikiran kita. Betul lah kata orang. Untuk menghilangkan stres, belalah haiwan. Macam saya membela ikan emas. Kan saya dah kata, rancangan yang disediakan memang hebat. Jangan ingat dah habis. Ada lagi tau. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Aktiviti mendaki tembok batu merupakan aktiviti yang menyeronokkan. Dan aktiviti ini telah menambahkan keyakinan diri adik Adam. Hai, nama saya Adam. Mendaki batu merupakan aktiviti lasak yang saya minati. Saya diperkenalkan dengan aktiviti ini oleh ayah saya. Ketika itu saya berumur 11 tahun. Aktiviti mendaki tembok batu ini memerlukan latihan. Adam telah mengikuti beberapa kelas latihan sebelum mencubanya sendiri. Aspek keselamatan adalah penting dalam aktiviti mendaki tembok tiruan. Pastikan anda memakai topi keselamatan seperti ini dan juga tali-tali yang digunakan perlulah diikat dengan kemas. Pada mulanya, Adam tidak berani untuk melakukan aktiviti mendaki tembok tiruan ini. Tetapi, apabila melihat ramai kawan-kawan lain yang mencuba, Adam lebih yakin dan berani. Kini, setiap minggu, Adam akan membuat aktiviti mendaki tembok tiruan. Sesiapa yang di luar sana tu yang ingin berminat ataupun suka pada sukan lasak, jangan ada perasaan ragu-ragu atau bimbang. Percaya pada diri sendiri, yakin kita boleh buat. Kepada kawan-kawan yang hendak mencuba aktiviti mendaki tembok tiruan, pastikan anda mendapat latihan dengan jurulatih yang bertauliah terlebih dahulu.
Saya yakin anda akan lebih berani dan yakin dalam menghadapi cabaran lain. Hari, nanti masa terus di sekolah, saya nak cuba semua aktiviti lasak tadi. Dan saya nak lakukannya dengan awak. Cuti sekolah nanti, saya tak sihat lah. Mana boleh awak tak sihat? Ke awak takut nak cuba? Bukan takut. Cuma saya tak berani lah. Apakah aksi aktiviti lasak pertama yang ditunjukkan oleh Is? Kumpulkan jawapan anda sehingga ke episod ke-13 dan jawapan hendaklah dihantar melalui email ke jomjawab@planetkids.co bersama slogan "Saya suka menonton Planet Kids kerana..." Slogan hendaklah tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertai kuis Jom Tonton dan Menang Planet Kids musim pertama dan pelbagai hadiah-hadiah menarik bakal anda menangi. Hadiah utama, pakej percutian berserta penginapan 3 hari 2 malam bersama ibu bapa atau penjaga di Universal Studios Singapura. Hadiah kedua, sebuah iPad 2. Hadiah ketiga, sebuah basikal fiksi. 10 hadiah sagu hati, beg sekolah dan mug eksklusif Planet Kids. Soalan-soalan kuis bagi setiap episod boleh didapati di Facebook kami di planetkids.tv. Selamat mencuba!